Assalamualaikum. Saya Muhammad Zaidi bin Lasa, nombor metrik 260327. Hari ini saya akan membincangkan isu kemiskinan dan agihan di Malaysia ketika COVID-19 melanda. Di mana isi kandungan dia mempunyai dua tajuk, iaitu isu kemiskinan dan pengagihan dan implikasi pengagihan dalam ekonomi Malaysia. Yang pertama ialah isu kemiskinan dan pengagihan, di mana pertumbuhan ekonomi dan transformasi Malaysia dari tahun 1970 telah melibatkan perubahan yang mendalam, termasuk kesejahteraan material secara amnya bertambah baik, yang melibatkan mobiliti sosial yang meningkat untuk kebanyakan penduduk. Yang kedua ialah petunjuk sosioekonomi untuk kemudahan asas, kemiskinan, kesihatan, pendidikan, pekerjaan dan pendapatan sebenar, semuanya menunjukkan peningkatan taraf hidup bagi kebanyakan rakyat Malaysia. Dengan jurang perbezaan antara etnik dan ruang semakin mengecil, walaupun tidak sekata. Bank Dunia menemui ketidaksamaan pendapatan dengan memberi tumpuan kepada campur tangan dasar sosial ke atas 40% isi rumah B40 tanpa mengira penganggihan sebenar kesejahteraan. Persempadanan rasmi B40 tidak mengambil kira elemen kesejahteraan selain daripada pendapatan isi rumah. Malah saiz dan komposisi isi rumah yang berbeza-beza tidak dinyatakan dalam analisis rasmi dan penggubalan dasar. Seterusnya kita lihat impak COVID-19 terhadap ekonomi Malaysia yang terbagi kepada tiga, iaitu pendapatan isi rumah semasa, kadar pengangguran dan kejatuhan nilai ringgit Malaysia. Yang pertama, aspek pendapatan isi rumah ketika impak COVID-19. Analisis dijalankan oleh Jabatan Statistik Malaysia bagi melihat impak ekonomi terhadap pendapatan isi rumah sebagai pengukuran isu kemiskinan. Terdapat 4 sumber yang diguna pakai, iaitu pekerjaan yang bergaji, bekerja sendiri, harta dan pelaburan serta pindahan semasa yang diterima. Pendapatan isi rumah turut mencatatkan penurunan negatif sebanyak 11.3%. Bilangan isi rumah miskin turut meningkat kepada 639.8 ribu isi rumah pada tahun 2020 berbanding 405.4 ribu isi rumah pada tahun 2019. Kalau kita tengok di sini, daripada tahun 2019 ke 2020, peningkatan bilangan isi rumah yang miskin meningkat sebanyak 200 lebih ribu macam tu. Seterusnya ialah insiden kemiskinan mutlak juga meningkat daripada 5.6% pada tahun 2019 kepada 8.4%. Sementara itu, insiden kemiskinan tegar dianggarkan meningkat daripada 0.4% pada 2019 kepada 1.0% yang melibatkan 78.0 ribu isi rumah. Di mana pada tahun 2019 hanya 27.27 ribu isi rumah yang dianggap miskin tegar. Sabah mencatatkan patusan tinggi, iaitu sebanyak 25.3% berbanding
pada tahun 2019 iaitu sebanyak 19.5%. Kelantan mencatatkan peningkatan ketara dalam kemiskinan sebanyak 88 mata peratusan kepada 21.2% daripada 12.4% pada tahun 2019. Dan diikuti Terengganu sebanyak 5.9 mata peratusan kepada 12.0% daripada 6.1% pada tahun 2019. Seterusnya, impak COVID-19 aspek kadar pengangguran. Pada tahun 2019, kadar pengangguran di Malaysia ialah 3.3%, bermakna terdapat 508,200 individu penganggur yang menganggur di Malaysia. Pandemik COVID-19 telah memberi kesan serius kepada ekonomi Malaysia. Ini dapat ditunjukkan dengan membandingkan kadar pengangguran di Malaysia. Pada Januari 2020, pada Januari pada tahun 2020, kadar pengangguran adalah 3.2%, tetapi terdapat peningkatan berterusan dalam kadar pengangguran di Malaysia sehingga Mei 2020 iaitu 5.3%. Seterusnya ialah impak COVID-19 daripada aspek susut nilai ringgit Malaysia. Kadar pertukaran yang lebih lemah akan membawa kepada inflasi tolakan kos kerana kos bahan mentah yang diimport adalah meningkat. Ini akan memberi kesan kepada semua sektor, terutamanya sektor pembuatan di Malaysia kerana kebanyakan jentera yang diimport dari China dan Jepun. Mata wang juga menjadi lemah dan memberi kesan buruk kepada kuasa beri ringgit Malaysia kerana lebih banyak ringgit Malaysia diperlukan untuk ditukarkan kepada dolar Amerika Syarikat ataupun dolar US. Ini bermakna taraf hidup rakyat di Malaysia menurun sehingga ini bermakna taraf hidup rakyat di Malaysia menurun disebabkan kuasa beli yang lebih rendah. Seterusnya ialah pengagihan kerajaan semasa COVID-19 melanda, di mana terdapat pakej rangsangan ekonomi RM250 bilion dijangka menambah kira-kira 2.8% mata kepada pertumbuhan KDNK pada tahun 2020. Mana bantuan melibatkan individu, PKS dan perniagaan mikro. Isu pengagihan. Bantuan yang diberikan tidak menawarkan sokongan kepada mereka yang bekerja sendiri dan golongan warga asing yang terkandas di Malaysia. Pakej bantuan yang diberikan meliputi pinjaman negara yang kemudian akan membebankan rakyat untuk membayar semula bantuan tersebut. Bantuan kumpulan wang simpanan pekerja atau KWSP melibatkan pengeluaran simpanan oleh rakyat yang hanya fokus kepada mereka yang mempunyai wang di dalamnya ataupun caruman. Pakej bantuan pertubuhan keselamatan sosial juga dikenali sebagai PKSO amat kritikal untuk isi rumah berpendapatan rendah dan pekerja tidak formal. Bantuan dilihat tidak menyeluruh dan tidak seimbang di mana tidak semua dapat dirasai oleh rakyat, terutamanya mereka yang bekerja sendiri. Bantuan juga tidak membantu rakyat melepasi garis kemiskinan. Ini adalah kesan-kesan daripada
COVID-19 yang melanda Malaysia terhadap mereka yang bekerja sendiri. Seterusnya ialah implikasi pengagihan terhadap pembangunan ekonomi. Pengagihan di Malaysia sebelum COVID-19 sebenarnya banyak membantu rakyat Malaysia di mana kadar kematian semakin berkurangan akibat kemiskinan kerana rakyat Malaysia semakin stabil dalam kedudukan ekonomi mereka di mana gaya hidup mereka yang lebih baik dikekalkan. Walau bagaimanapun, pengagihan pendapatan tidak seimbang di antara penduduk bandar dan luar bandar. Migrasi penduduk luar bandar ke bandar membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun memberi impak terhadap ekonomi luar bandar apabila mereka berkurangan sumber tenaga kerja. Tambahan pula, kemiskinan dan ketidaksamaan pendapatan dalam kalangan etnik kecil dan penduduk asli adalah daripada mereka yang menghadapi diskriminasi ekonomi, politik dan sosial yang besar. Pertumbuhan ekonomi dan agihan berpendapatan kerana pertumbuhan nampaknya bercanggah dengan agihan pendapatan dan akhirnya mengakibatkan ketidaksamaan dan kegagalan yang lebih tinggi dalam pembasmian kemiskinan. Ketidaksamaan pendapatan boleh menjelaskan pertumbuhan ekonomi dalam arti kata dasar awam yang tidak cekap. Jurang yang lebih tinggi antara ketidaksamaan pendapatan boleh membawa kos dan perbelanjaan yang lebih tinggi. Akhirnya akan berlaku ketidakseimbangan dalam pertumbuhan. Kita boleh wujud Dabla Norris pada tahun 2015. Strategi Malaysia. Dasar ekonomi baru ataupun DEB ini adalah untuk membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum dan menyusun semula masyarakat pada perspektif dasar DEB ini ialah pengurangan kemiskinan, penstrukturan semula masyarakat dan pengagihan kekayaan. Strategi utama adalah dengan pertanian dan pembangunan tanah untuk pertumbuhan pesat tenaga buruh luar bandar dengan penyertaan yang lebih tinggi dalam sektor sekunder iaitu perindustrian dan pembuatan dan sektor tertiari iaitu sektor perkhidmatan. Strategi kedua-dua program perancangan projek perumahan kos rendah dan perdagangan kecil bandar sebagai usaha membantu golongan miskin bandar. Rujukan daripada Saadi tahun 2015. Dan strategi pemilikan kuota yang memerlukan penglibatan bumiputera dalam memastikan agihan itu seimbang. Rumusan yang terakhir ialah rumusan. Apa yang kita boleh rumuskan di sini ialah pertumbuhan telah menyumbangkan secara signifikan dalam mengurangkan kemiskinan dan ketidaksamaan pendapatan. Walau bagaimanapun, pertumbuhan sahaja tidak dapat menjelaskan jumlah variasi perubahan dalam insiden kemiskinan. Ketaksamaan pendapatan tidak boleh lagi diabaikan dan diturunkan kepada latar belakang penentuan dasar semasa tempoh kemakmuran ekonomi. Sekian, terima kasih.